Selamat datang ke siri Mama Senpai Oshete yang kedua. So sebelum saya memulakan sharing dengan guest speaker kita malam ni, sukalah untuk saya kenalkan sedikit penganjur program malam ni, iaitu Iman Jepun dan juga Suritomo kolaborasi. So Iman Jepun ni adalah salah satu NGO yang ada di Jepun, yang organisasi dakwah, tarbiyah dan juga kebajikan. Khususnya nak menyantuni orang-orang Malaysia di Jepun lah, yang menetap di Jepun dengan pendekatan Islam rahmah. Suritomo pula, kalau siapa yang familiar mungkin dah pernah nampak di Facebook dan juga Instagram, ialah kumpulan sokongan kepada suri rumah yang menetap di Jepun. So ini adalah program pertama lah, kolaborasi antara Suritomo dan juga Iman Jepun, iaitu program Mama Senpai Oshete. So untuk yang tak tahu, maksud dia adalah senior mama tolong ajar ataupun tolong bagi tahu. So kita berharap, kita setakat ni kita merancang ada 5 episod. So sekarang kita dah episod yang kedua, iaitu Our Child First School. So ini siri yang kedua, yang kita nak bawakan mama-mama senpai yang ada kat Jepun ni untuk kita korek pengalaman dia, apa pengetahuan dia, tips-tips dia untuk kita tengok mana sesuai untuk kita aplikasikan dalam keluarga kita, insyaAllah. So untuk malam ni, Our Child First School kan, kalau tengok apa hebahan yang disiarkan di Suritomo dan juga Iman Jepun, basically malam ni perbincangan kita adalah berlegar untuk berlegar tentang topik anak-anak yang usia tadika dan ke bawah. Kalau siri pertama, episod pertama kita berbincang tentang macam mana bersalin waktu COVID kan. So kali ni kita naik atas pula, the next step, which is bila anak dah besar sikit kan. Okay, so sebelum tu saya tak nak cakap banyak sebab saya nak dengar daripada Kak Manal dengan Shika. So saya perkenalkan sikit. Kak Manal sekarang duduk di Aichi. Sekarang suri rumah. Dulu cikgu apa Kak Manal? Cikgu sekolah agama Kuala Kubu. Oh, cikgu sekolah Kuala Kubu. Selangor kan? Kuala Kubu Selangor. Okay, Masya Allah. So ada 3 tahun kat Jepun dan ada 5 orang anak. Okay, 5 orang anak, paling besar 9 tahun, yang paling kecil setahun. So Shika pula duduk di Tokyo, belajar di University Hitotsubashi dalam sains sosial. So sekarang dah tahun ke-11. So lagi lama daripada saya. So anak 2 orang, 5 tahun dan juga 2 tahun. Okay. So secara ringkas, kita akan sebelum saya masuk soalan pertama, suka nak galakkan semua pendengar malam ni, boleh je feel free untuk bila-bila nak tanya soalan, boleh je komen dekat chat. Saya akan bacakan. Kalau bersesuaian saya akan bacakan terus, ataupun kalau tak saya akan bawa lah ke hujung sesi, insyaAllah. Okay, so sebenarnya ready? Shika dengan Kak Manal, okay? Okay, Alhamdulillah. Okay. Soalan pertama. Kan tadi kita tahu Kak Manal ada 5 orang anak. The first one adalah Shogako, sekolah rendah, and Shika 2 anak ke bawah. Tapi boleh tak tahu yang kita tentang anak-anak yang usia tadika ni, dua-dua sekarang ni duduk dekat Hoikuen ke atau Yochien? Okay, untuk anak-anak saya, maaf ya anak-anak saya tak tidur pula malam ni. Tak apa. Dua-dua Hoikuen sebab saya bekerja, jadi memang kena cari tempat yang jaga sampai petang. Oh. Dan malam lah. Ada hari saya kerja sampai malam kan. Jadi dua-dua Hoikuen. So kalau malam tu sampai pukul berapa? Sekolah terima paling lewat pukul 8 malam. Tapi saya setakat ni paling lewat 6.30, 6.45. Oh, naruh. Okay. So kalau bekerja Hoikuen. Okay. Kalau Kak Manal? Saya kalau masa yang sekarang ni hanya seorang sajalah masuk preschool. Seorang je? Yang 2 lagi tu ada di rumah. Oh, 2 yang kecil lagi, 2 kat rumah. Yang umur berapa yang kat rumah? Yang kat rumah tu umur 3 tahun dengan setahun. Dengan setahun. Maksudnya kalau Yochien ni dia mula umur 4 tahun lah kan? 4 tahun lah kan maksudnya.
waktu usia budak tu masuk 4 tahun boleh kan. Okay, so tu antara perbezaan pertama lah untuk kalau yang tak pernah masukkan anak ke Hui Kuan dengan Yuan. Dia punya basically Hui Kuan untuk yang bekerja macam Shika, bekerja ataupun belajar. Dia kalau Shika sepanjang research tu apa yang Shika rasa macam yang membezakan Hui Kuan dengan Yuan ni apa lagi selain untuk yang Beza bekerja? dia Hui Kuan untuk anak-anak yang perlukan penjagaan. Maksudnya ibu atau ayah dia tak dapat jagalah siang kan, sama ada bekerja, belajar ataupun ada juga kes yang tak sihat, tak fit. Jadi dia hantar ke Hui Kuan. Ataupun kalau untuk penjagaan ni pun, untuk penjagaan sementara, ibu-ibu mengandung pun boleh juga hantar. Betul-betul. Oh, saya pernah guna juga servis Hui Kuan waktu syarat bersalin. Syarat mengandung. Yang syarat mengandung. Akhir-akhir tu kan? Akhir-akhir. 3 bulan ya? Dia 8 minggu sebelum dengan 8 minggu selepas. 8 minggu sebelum bersalin dan 8 minggu selepas bersalin. Kalau Yuan pula kat mana? Kalau setakat kat mana yang dalam pengetahuan kat mana tu, apa yang macam kenapa boleh baru masuk Yuan? Kenapa kat mana tak boleh masukkan ke Hui Kuan? Yuan tu umur berapa dan sebagainya? Setahu saya lah ya. Kalau Hui Kuan ni nursery ya. Sebab pernah masa di Hiroshima nak masukkan anak, dia tak bagi sebab mak tak bekerja. Lepas tu saya tak masukkan lah masuk Hiroshima tu. Sampai sini baru masuk. Dikira preschool tu dikira Yuan. Dia macam Kodomoen lah. Kodomoen. Kindergarten. Nama lain. 3 tahun hingga 6 tahun. Farha masuk situ lah. I see. So and Yuan ni dia tak perlu melalui City Hall kan? Betul. Macam Hui Kuan kena apply City Hall kan? Tapi boleh juga kalau kita nak tanya apa dekat City Hall, kalau kata mana kosong kan. Cuma bila nak masuk tu kena deal directly dengan Yuan kan. Okay, so tu ada beberapa lah perbezaan Hui Kuan dengan Yuan. And pernah juga saya dengar lah komen-komen daripada ibu-ibu ni. Ada yang macam contoh kalau macam Shika kan anak full dekat, kiranya macam sampai Shogakukan lah kot yang akan stay kat Hui Kuan kan, tak akan masuk ke Yuan kan. So ada tak rasa macam kerisau macam dah jauh bukan lah macam Zuto dekat Hui Kuan, macam kau tak masuk Yuan ke, tak pandai ke budak Yuan belajar lebih ke, pernah tak ada rasa macam kerisauan tu? Pernah ada. Ada juga ibu bapa yang bila anak dah umur 3 tahun boleh masuk Yuan, dia pindah daripada Hui Kuan ke Yuan. Cuma kebanyakan Yuan dia tak cater untuk keperluan ibu bapa yang bekerja. Jadi dia beza dia sampai pukul 3, pukul 2 macam tu. And then dia banyak aktiviti yang perlukan penglibatan ibu bapa, dan dia ada banyak dia banyak cuti kan. Dia tak ikut jadual orang kerja. Jadi kalau nak hantar ke Yuan, kena fikir backup plan. Banyak juga Yuan yang sediakan daycare yang boleh stay back selepas sampai tu boleh stay 5. back. Cuma susah sikit bagi saya dah buat research, tapi macam kebanyakan Yuan di area saya, dia cakap dia buat sampai pukul 5-6. Tapi saya baca Kuchikomi ataupun review, bila pergi interview, dia macam pelik lah, kenapa hantar Yuan kalau kerja macam tu. Faham. So dia memang dia kata dia ada, cuma tak ramai orang yang guna, dan cikgu macam tak berapa suka sangat lah ibu yang bekerja. Ada setengah memang ada Yuan yang tak suka ibu yang kerja. Jadi bila saya baca-baca, daripada saya macam cuba fit in kat tempat yang tidak diterima, baik saya hantar je lah Hui Kuan, tak belajar pun tak apalah, asal hati anak-anak happy kan. Anak happy, kita pun happy je kan, tenang tinggalkan anak. Betul. Menarik. So kalau Kak Manal, pengalaman anak-anak yang Yuan ni belajar ke? Memang maksudnya macam memang betul belajar lah kan. Macam kalau especially Kak Manal ada pengalaman hantar anak di Tadika Malaysia kan. So kalau Yuan ni belajar macam nak masuk sekolah rendah ke ataupun main ke? Kalau Yuan ni banyaknya daripada pukul 9:30 hingga ke pukul 3. Kalau masa di Toyota dulu pun range masa tu lah 9 sampai pukul 3 kan. Biasanya banyak play lah, banyak main lah kan. Free play, lepas tu dia ikut time juga.
Dan dia ikut hari juga kan. Kalau dalam pukul 10 pagi tu ada circle time. Kalau macam Oh. 10 suku tu dia start muzik ataupun movement kan. Dia macam ada timetable lah kan. Pukul berapa buat Lepas aktiviti apa. tu ada apa ni, baca ehong. Lepas tu ada pukul 11 pagi biasa pergi park. Lepas tu lunch time. Macam tu je lah. Art time. Itu je. Tak ada. Tapi yang masa umur 6 tahun ni lah, dia baru dia start suruh Farha tulis hiragana kan. Pengenalan lah dia nak bagi Hmm. kenal sikit. Oh, I see. So dia tak adalah macam sekolah yang macam kalau kat Malaysia, kalau kita tengok pengalaman orang kat Malaysia memang ada kelas lah kan, ada worksheet ke apa kan, tapi dia more on play lah kan, maksudnya memang Dia Hoikuen dengan Yuchen dia main lah kan banyaknya. kalau dia hafal-hafal doa pun macam main. I see. Oh, untuk siapa yang tak tahu, Kak Manal dia ada pengalaman hantar anak kat Yuchen biasa dengan Yuchen Islam atau dekat Islam. Macam main. Jadi anak-anak dia cepat serap, cepat masuk, cepat hafal. Seronok benda tu. Oh, menarik. So boleh tak nak tanya dua-dua Syika dengan Kak Manal, kenapa pilih tempat yang sekarang? Maksudnya apa faktor-faktor yang difikirkan untuk waktu nak pilih? Sebab banyak kan kalau kita dapat list daripada City Hall tu banyak. So apa yang membuatkan pilih tempat sekarang? Apa yang lebihnya berbanding yang lain? Mana dulu kan? Kat mana dulu Kat mana Kak Manal kenapa pilih yang waktu yang Jepun ke ataupun yang tadi kat Islam? Okay. Kebetulan nama dengan izin Allah. Dengan izin Allah dapat pindah ke Kasugai ni, dan masa ni lah ambil peluang lah kan, sebab tak semua tempat ada preschool Islamik kan. So bila dah tahu ada ni, terus cepat daftar lah. Lepas tu, dan Alhamdulillah antara sebabnya juga sebab dia sediakan bas. Dan dekat rumah. Jadi walaupun agak jauh lah sikit daripada rumah kami, tapi still boleh guna bas kan, jadi tak susah. Alhamdulillah lah. Cuma bayar bas tu lah. Bulan-bulan 1 mang. 12 bulan? 1 bulan? 1 mang. Bas. Tapi dia pergi dengan balik dia hantar kan? Pergi balik dia hantar. So tu faktor besar lah kan. Kalau selalunya macam kalau memang ada tadi kat Islam kita boleh hantar, boleh kata mungkin kita semua akan buat pilihan tu lah kan. Tapi kalau waktu Kak Manal hantar anak-anak dekat tadi kat Jepun, apa yang buatkan Kak Manal apa pengalaman saya di Toyota 2 tahun kan, saya hantar Nafal Ajwad. Farha pun pernah masuk situ juga. Jadinya masa di Toyota tu memang pilih tadika yang dekat, pilih kodomo yang dekat lah kan. Bila kodomo yang dekat tu jalan kaki je lah hantar. Lepas tu antara sebab aku ni sebab dekat, lepas tu kita nak anak-anak bergaul dengan kawan-kawan yang sebaya dengan dia kan, ada aktiviti dan sebagainya. Itulah. Waktu tu Kak Manal maksudnya terus survey yang tu, lepas tu kebetulan tu okey, terus masuk, tak ada maksudnya tak sempat beberapa tempat. Suami survey yang dekat dengan rumah. Sebab senang nak hantar tu problem besar lah kan, bandian paling besar. Lepas Kak Manal anak ramai kan. Tak apa-apa kan. Sebab tadi pun Syika ada cakap kan, macam Yochien ni dia banyak benda parents kena datang kan. So kalau jauh dah kena fikir pula. Satu hal. Betul. PIBG saya dengar. UCN kan? Betul. Yang ibu bapa kena datang. Betul. Memang kena participate lah. Betul. So dia tak friendly lah untuk orang yang bekerja kan. Okay, kalau Syika macam mana pula? Macam mana pilih Hoikuen? Saya pilih daripada anak saya nak makan pisang malam ni. Saya pilih daripada jarak ke rumah. Dekat lah. Sebab kawasan saya tak ramai orang yang pakai kereta. Jadi sama ada mak-mak ni jalan kaki ataupun pakai basikal. Jadi saya pilih kat Tokyo kan. Saya pilih lokasi dekat ke tak. Lepas tu saya pilih yang ada extend ke tak. Waktu regular, waktu biasa dia lah sampai 5.30 je mana-mana pun. Tapi selepas 5.30 ada tadika yang tak ada extend Encho Hoiko. Tapi ada tadika yang boleh extend sampai 8 malam macam sekolah saya.
Lepas tu pilih fasiliti bersih ke tak. Lepas tu jumpa cikgu tu macam feeling ngam ke tak. Macam tu lah. Macam senang nak communicate ke ataupun macam dia ni nampak macam tak okey sangat. Jadi macam kawasan saya, area Tokyo, Chiba, Saitama, tak bandar yang ramai orang, kami buat ni hokatsu. Hokatsu tu kerja cari hoikuen masa anak dalam perut lagi. Oh, menarik. Apa buat tu? Hokatsu. Hokatsu. Hoiku punya ho, lepas tu Dengan katsu, katsu. katsudo. Oh, I Tapi see. dengan perut ada baby kat dalam perut lagi, kami dah start cari dah hoikuen, pergi visit lah kan. Kan kerja kan tak banyak cuti je, jadi bila dah masuk cuti bersalin 8 minggu sebelum tu dah sarat sangat. Jadi masa umur 2 bulan 3 bulan bila dah ada date due date dah kami dah pergi dah cari. Maksudnya dah cari awal tinggal nak apply je lah kan. Tinggal nak apply je sebab tahu dah kan lahir bila dah kan. So maksudnya memang pengalaman waktu dua-dua anak tu memang mula waktu dah tahu pregnant lagi. Dah start dah. Lagipun kalau tempat yang ramai kanak-kanak ni dia tak cukup tadika tu. Ada masa kat Jepun ni masalah dia kanak-kanak tak ramai tapi tak cukup tadika. Jadi nak masuk hoikuen yang popular, hoikuen yang City Hall jaga tu, macam dia kena bulan 4 juga. Saya susah nak terangkan macam mana nak cakap. Dia kena masuk bulan 4 tau. Kelas bulan 4 paling banyak kekosongan rasanya sebab yes. sebab ada budak keluar, budak naik kelas, jadi paling banyak kekosongan tu kan. Jadi kalau anak saya birthday dia bulan 9 dengan bulan 6, dia jauh sikit lah daripada bulan 4 kan. Jadi saya memang cari tadika yang nak masuk daripada bulan 9 masuk umur 2 tahun sampai bulan 4 tahun depan untuk nak try bulan 4 punya masukan kat sekolah lain. Jadi saya memang cari yang sementara je lah. Yang dekat, yang okey. Untuk sementara tunggu dapat masuk City Hall ni. So susah juga lah. And kalau Syika pengalaman, kan dia kena pilih beberapa kan, ranking kan. So memang terus dapat lah yang first one. Alhamdulillah dapat pilihan nombor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay lah, paling dekat kan. Lepas tu cikgu pun macam okey, fasiliti. And dua-dua adik pun dapat masuk yang sama lah kan? Hello? Kat sini tak banyak tadika yang ada taman. Sekolah saya, anak saya tak ada taman. Selamat terputus ya? Dah okey dah. Dah, okey dah. Begitulah. Jarak daripada rumah dengan feeling ngam ke tak dengan cikgu tu. Faham. Sebab nanti banyak nak komunikasi kalau balik lambat ke apa kan, kalau sekolah yang macam tak ngam susah kan. Menarik. Okay, tadi ada soalan untuk Kak Manal. Berapa kos tadika Islam ni selalu kita ada image dia mahal sebab dia swasta kan. So berapa, kalau boleh kongsikan anggaran kos sebulan kena bayar ke? Kalau dengar tak suara? Sebab tadi orang kata tak kuat suara. Dengar? Semua orang okey dengar? Boleh bagi komen kat chat. Anggaran kalau masa first daftar 3 mang kali dengan semualah semua bas dan semua baju. Tapi beg alhamdulillah dapat tabarruk dia bagi ni lah. Dia bagi je ikutlah kita nak bagi berapa. Macam tu. Oh, maksudnya macam dia bagi je free tapi kalau nak bayar tu ikutlah mana yang kita rasa. Kalau baju, tudung semua dia sediakan lah. Masuk sekali lah dengan uniform semua. Sekali dengan alat-alat tulis apa semua 3 mang jugalah. Tapi bulan-bulan bas tu 1 mang. Bas Ichi mang tadi. Lepas tu dengan 7,000 segala untuk sekolah. So sebulan dalam 17,000 lah. 1.7. Okay. So kalau Syika dia ikut gaji lah kan. Hoikuen dia ikut gaji kan. Kalau Yochen dia tak ikut gaji. Hoikuen ikut gaji sebab yang ikut City Hall tu. Tapi yang tadika swasta yang saya masuk, hoikuen swasta yang saya masuk ada yang 60,000 sebulan,
ada yang 40,000 sebulan. Anak sulung pergi yang 40,000. Yang second dia lain-lain. pergi yang 60,000. Masa awal-awal yang nak masuk sampai ke intake bulan 4 tu, dia orang masuk tadika Siang-Sing. Sebab tak banyak kosong kan, asal dapat kita hantar je. Lepas tu So sekarang jauh tak jarak dia nak pergi tu? jauh Dulu. sikit lah. Sekarang dah masuk tadika yang sama, tadika yang City Hall Control, jadi ikut gaji. Tapi entrance fee semua tak ada. Lagi satu, tak silap saya, start umur 3 tahun dah free kan sekarang. Tadika betul-betul. Baru nak tanya. Jadi anak sulung dah free, kecuali macam kalau kita nak extend yang 5,5 sampai 6,5 ke pukul 7 ke, ataupun makan malam. Yang tu kena bayar lah. Tapi yang lain memang free. So macam, sebab tu kalau macam sekarang masuk swasta pun mungkin kat situ tak beza sangat dah lah kan untuk 3 tahun ke atas kan. Itu semenjak zaman Abe kan, tak silap kan. Simpan ni betul-betul. So tu dah kita dah sentuh sikit tentang Hui Kuan dengan Yo Chen. Okay, so antara benda yang jadi kerisauan, macam tadi kita tahu Kak Manal tak ada background bahasa Jepun sebab memang tak belajar kat bahasa Jepun. So Shika belajar kat bahasa Jepun. Tapi even kalau saya sendiri pun saya rasa even yang tahu bahasa Jepun pun ada masalah komunikasi. Ada part yang kita rasa tak boleh kan. Kak Manal pun apatah lagi kan kalau tak bahasa Jepun. So boleh tak ceritakan sikit macam mana komunikasi first kali as parents? Maksudnya kita dengan sekolah, dengan cikgu macam mana komunikasi? Okay, kalau pengalaman di Toyota, kemudian Toyota, dengar tak? Pengalaman di Kedemoyan Toyota, first day biasanya suami lah yang akan arrange kan. Jadi untuk next tu kita sediakan satu buku untuk sensei, communicate sensei dengan Okasang ni lah kan. Kalau di sekarang ni di Darul Iman pun ada juga disediakan buku untuk semua. Dia bukunya macam ni, Jari Roh Kucur kan. Disediakan kat situ, sensei akan communicate dengan kita lah. Dalam ni bahasa Inggeris lah. Ada yang bahasa Jepun, ada orang yang bahasa Jepun. Itu bahasa Inggeris lah yang kita faham lah kan. So sensei akan tulis dalam English lah untuk Kak Mana. Masya Allah. Atau ada juga sensei Farha yang tak tahu bahasa Inggeris, dia tulis dalam bahasa Jepun, so kita balik cakap ni lah suami lah kan. I see. So kalau Kak Mana kena pergi sekolah, selalu mestilah Kak Mana yang pergi kan kalau husband kerja tak boleh datang. Kalau di Toyota memang, pedoman Toyota memang tak ada translator kan. So kita guna Google. Lepas tu alhamdulillah lah boleh faham sikit-sikit tu. Kalau tak faham suruh sensei tulis balik. Dan suami akan telefon ataupun macam mana kan. Maksudnya lepas tu lah update balik kalau dia ada soalan yang tak jawab. Sekarang ni baru-baru ni memang, bukan baru-baru ni lah, selalu juga lah pergi jumpa sensei. Alhamdulillah dekat preschool ni memang ada Amina Sensei kan, boleh bercakap bahasa Inggeris. So kita ni lah dengan Amina Sensei je lah banyak deal ni lah. So kalau waktu yang dekat Toyota dulu, maksudnya memang Sensei tulis dalam Japanese lah. Sensei tulis dalam Japanese. So ada frustration ke macam Kak Mana tak sukanya? Frust jugalah. Lepas tu dengan berjumpa dengan mak-mak kat situ kan. Kita seorang je. Macam nak try buat kawan. Semua orang mak-mak selalu bersembang sekali kan. Diorang pun ada yang meraihkan, ada yang cuba-cuba nak cakap bahasa Inggeris. So kita ni je lah. Kita sembang macam ayam itik sikit lah. Maksudnya Kak Mana nak ambil peluang jugalah untuk cubalah kan, Kak Mana boleh. Translate lah. Okay. Tanya ni sendiri Kak Mana. Untuk kalau yang tak dengar, mungkin boleh try guna earphone. Kalau ada earphone dia mungkin lebih membantulah. Okay. Kalau Shika pula macam mana? Walaupun tahu bahasa Jepun, ada tak masalah komunikasi? Alhamdulillah setakat ni tak ada. Sebab saya macam cuba
cuba cari sekolah yang boleh percayai lah. Macam setiap sekolah dia ada dia punya falsafah pendidikan dia kan. Wah. Sekolah yang pentingkan main dalam nature. Ada sekolah pentingkan macam belajar ke, dia macam banyak kan. Jadi saya selalu cuba yang kena feeling tu. Jadi bila saya ada trust ataupun respect kat cikgu tu, jadi kita pun akan lebih hormatlah cikgu kan. Bila kita hormat kat cikgu, cikgu pun rasa suka. Ni dia pun suka kat anak kita, insya-Allah lah. Lepas tu cuba perbanyakkan komunikasi tu, yes. Lagipun saya hantar anak saya umur setahun lebih kan. Jadi setiap hari tu dia macam ada banyak perkembangan tau. Betul. Jadi selain parents tulis dekat buku yang setiap hari tu ataupun ada apps, masa nak ambil tu memang cikgu akan bercerita pasal anak tu. Faham. Jadi bila setiap hari tu komunikasi tu, dia ceritakan perkembangan anak yang kita tak sempat tengok kan. Lepas tu kita pula tupak balik dekat dia. Dia makan okey ke tak, tidur okey ke tak, perangai baru. Jadi macam co-parent. Macam pelik pula nak cakap Betul. co-parent. Faham. Kita sama-sama besarkan anak tau. Siang dia jagakan, malam kita. Macam kita pula kan ambil anak kan. Macam tu lah. Jadi macam dari situ kita cuba bina hubungan baik dengan cikgu. Ingat juga ada pengalaman saya sendiri pun macam waktu dia ada panggil parents punya perjumpaan dengan sensei waktu kat Hoikuen tu, sensei pun macam arigato sensei sebab rasa macam tiba-tiba anak saya dah free diapers. Dan tu rasa macam lah kita tak buat, ni cikgu dah tolong kan. Macam nampaklah perasaan yang macam Shika cerita tu. Masa tu macam berterima kasih sensei macam kawari ni kan macam menggantikan kita jagakan anak kan. Menarik. So ya. Sekejap. Nak dia ambil bateri. Okay. Boleh. Lagi satu mungkin kes saya sebab saya dengan anak saya cakap dalam bahasa Jepun. Jadi kat rumah. Jadi anak first language dia bahasa Jepun. Jadi dia macam tak ada masalah dengan kawan-kawan atau tomodachi. Maksudnya daripada awal macam dia senang sebab itu memang bahasa yang dia familiar. Jadi dia dari segi bahasa dia macam sama je dengan kanak-kanak Jepun lain, dan cikgu pun layan dia macam budak Jepun yang lain. Cuma bab makan je lah. Kalau bab makan tu ada tak macam Syika macam kot lah macam kita ni mungkin buat orang tak tahu lah kadang-kadang orang kadang kalau waktu belajar pun kadang-kadang kita rasa macam tak apa ke kita cakap kita tak boleh makan ni macam banyak sangat lah macam kadang ni kata tak boleh kan. So ada tak perasaan macam tak apa ke kita susahkan sensei atau macam mana nak communicate nak bagi hilang rasa tu macam kita tak nak susahkan dia tapi itu keperluan kita lah macam mana? Saya faham yang kita duduk di negara yang bukan majoriti Islam kan. Jadi saya faham dan saya macam tak adalah demand dia kena ikut kita. Macam kalau saya dapat sekolah yang tak boleh lah menyusahkan kita. Saya pun macam tak pilih lah sekolah tu. Dan lagi satu, Mikael baby stop. Asal banyak tu? Asal banyak. Lepas tu lagi satu, ada sekolah yang memang langsung tak terima kan, nak minta asingkan daging ke apa ke. Tapi alhamdulillah 3 sekolah yang saya hantar anak-anak saya semua terima. Jadi saya bagi tahu tak boleh makan ini. And then saya faham halal ni dia lagi luas sebenarnya daripada asingkan kan. Kadang ada masak ke apa ke, tapi bab tu macam saya toleransi lah. Saya tak kita boleh ambil fate yang melonggarkan betul lah kan. Saya tak boleh minta orang asing sampaikan kena sediakan dapur asing macam tu, saya tak boleh. Jadi saya ambil faham yang memudahkan dan saya cuba komunikasi lah. Lagipun kalau macam anak yang baby-baby lagi, diorang ni banyak alergi tau. Jadi diorang layan macam diorang kanak-kanak saya punya restriction macam alergi. So senang lah. Maksudnya memang dia takkan bagi sikit pun daripada tu kan. Tak. Takut ada allergy reaction kan. Tulang asing dan pinggang asing, warna asing. Jadi alhamdulillah dapat jumpa sekolah yang memahami dan diorang ada pengalaman. Bila saya cerita, terus dia faham, halal kan. Pernah ada orang Pakistan, pernah orang Bangladesh macam tu. So maksudnya tip Shika, make sure before Okay. Tak apa, kita tinggalkan, kita masuk kat mana. Macam anak nak kat mana. Kat mana ni sebab tadi kalau siapa yang sampai pada awal, kat mana baru 3 tahun. So anak dia membesar di Malaysia juga. So boleh kata tak ada basic in Japanese. So macam mana anak-anak waktu nak masuk sekolah tu dah jumpa ke dia orang kan tak tahu Nihongo kan.
macam anak-anak tak ada rasa macam tak nak pergi sekolah, tak faham kawan-kawan cakap apa ke, sensei cakap apa. Okey, macam masa Naufal ni lah kan, mula-mula dia agak culture shock juga sampai tak dapat. Dan dia buat hal dekat tadika. Macam mula dia masuk tadika kan. Dia nak rebel, tak nak pergi macam tu ke dia. Lepas tu bila lama sensei, alhamdulillah lah nampak sensei pun dia orang tu banyak main kan. Jadi sensei dia suka dengan sensei dia tu dan dia suka dengan sensei dia tu dan sensei pun banyak apa nama masa 6 tahun dia tu dekat sini sempat sensei pun sampai fokus kat dia seorang je. Untuk main-main kat taman tu semua kan sebelum masuk kelas. Nak ambil hati dia, nak rapat. Banyaknya banyak main lah, alhamdulillah. Cumanya bila cabarannya masa Ehong lah kan, masa Ehong. Dah baca buku cerita tu. Baca buku cerita tu dia apa nama agak macam keluar tak nak dengar, tak faham kan? Dia bosan lah kan. Masa Naufal lah kan. Masa Ajak pun alhamdulillah Ajak dia kurang sikit lah. Kurang ragamnya. Jadi dia tak ada masalah. Farha pun okey sebab dah lama sikit kan. Bila dah masuk sekolah sekarang ni pun dia makin faham apa yang diajar di sekolah. Bahasa basic lah. Maksudnya bahasa basic tu dia okey. Maksud dia macam dah lama-lama dia dah biasa dengar, dia dah boleh dapat. Abang ni pun dah ramai kawan. Kawan dekat rumah main game lah apalah kan. Jadi so dia dah biasa lah, selalu dengar dah lah perbualan dalam bahasa Jepun. Dia cepat kan. So maksudnya Kak Manal dengan husband Kak Manal tak pernah mengajar secara formal ataupun apa-apalah sebelum masuk sekolah, sebelum masuk tadika? Tak pernah. Sekadar cakap sekadar basic je lah. Basic. Arigato ke konnichiwa. Okay, so maksudnya cuma cabaran dekat anak pertama lah awal-awal kan. So memang lama lah. Berapa lama Kak Manal ambil masa tu waktu anak? Sebab mesti risau kan. Sampai saya kena tunggu jugalah. Tapi alhamdulillah di Kodomo yang kita masa anak-anak bila masuk kan, mana-mana tak tahu lah mana-mana Yoshin tu saya rasa kalau first masuk dia akan bagi masa sampai pukul 9 sampai pukul 11. Hari kedua kan dia 9 sampai pukul 1. Dia masa tu dia tak adalah terus sampai pukul 3 kan. Sikit-sikit kan bagi budak biasa. Alhamdulillah lah dia ambil masa dan dia pun tak paksa. Dia pun selalu tanya happy tak? Dia seronok tak kat sekolah? Itu yang penting. Happy ke tak happy? I see, happy ke tak? Sebab mungkin kat Jepun pun kalau pengalaman Shika kat mana, anak-anak pun tak selalu duduk dalam kelas lah kan. Maksudnya dia macam banyak bergerak apa kan. So tak adalah macam awkward macam budak dia tak nak dengar berdiri seorang-seorang kan. Saya rasa kelebihan dia sebab manpower yang mencukupi kot. Kadang bukan masalah bahasa, kadang anak ada yang ada special need kan, ataupun belum pre-diagnosed lagi. Kadang ada anak yang dia tak suka sesetengah aktiviti ataupun dia kata switch hati dia belum tekan lagi untuk buat aktiviti yang seterusnya. Dan time macam tu dia akan ada cikgu lain yang temankan budak tu. Bila budak tu dah puas hati baru dia join balik kat group. Yang saya difahamkan daripada sekolah saya sebab masa saya ambil anak saya demam pun ada cikgu duk dokong budak tu. Kena tanya kenapa dia nangis. Dia nangis, dia dokong sampai habis budak tu. Sampai budak tu puas hati. So, kadang kalau tengok sekolah yang tak dapat buat macam tu, dia bukan salah cikgu tau. Cikgu pun dah full sangat kan nak jaga anak orang pula tu daripada pagi sampai malam kan. So, bila cikgu letih, dia terpaksa lah tak boleh nak dokong anak lama apa semua. Betul-betul. Sebab kat Jepun ni dia ada kuota kan. Macam seorang cikgu kalau umur berapa jaga berapa orang kan. So dia sangat membantu lah kan. Dia maksudnya sebab tu dia jadi macam tak cukup nursery ke apa kan. Sebab dia kira ikut kuota kan. Rasa dia ada garis panduan lah untuk anak umur sekian-sekian kena ada cikgu sekian-sekian ramai macam ni. Ada garis panduan dah. So cakap mana tadi kalau tadika Islam tak ada masalah lah kot, tapi kalau tadika Jepun
Kalau pasal makanan macam mana? Kalau macam tadi Syika macam dia carilah sebelum dia masuk lagi dia dah tengok sekolah mana yang willing nak tu kan. Kalau kat mana pengalaman dengan anak-anak sendiri macam mana? Pasal restriction. Sebenarnya pasal makanan tu apa ni, lebih kepada komunikasi dengan pihak sekolah lah kan. Pihak sekolah. Kalau macam agak sukar untuk banyak sangat sekolah biasanya dia akan sediakan apa nama list kan makanan apa dan Menu dia. dia sangat detail kan menu apa sebab dia orang sangat, apa nama sangat kalau bab allergic tu sangat ambil berat kan. Maksudnya dia akan bagi list, so kita tengok kalau banyak sangat tak boleh makan, so kita cakap dengan sensei tak apa ke saya nak bawa bento. Tapi sensei kata lagi baik lah, dia kata bawa bento kan. So kita boleh urus sendirilah. Tapi sekarang ni macam kalau di Shogako pun ada juga macam tu, sensei akan bagi. Tapi macam di Shogako kami memilih untuk pendidikan anak-anak sama-sama makan dengan apa nama kawan-kawan. Ambil juga makanan sekolah dan ambil juga makanan sekolah. Tapi yang tak boleh bawa tu kita bawa bento. Oh, jadi tak boleh makan. Macam contoh kalau protein lah kan? Biasanya protein lah, tak banyak tu. Sebab kadang-kadang rugi pula kan kalau tak ambil. Sebab ada susu, ada jelly yang boleh makan. Dan anak-anak kan kalau kita tak ambil, alah kesian pula dia tak dapat kan. Sayur-sayur dia pun banyak kan? Nanti kan dia cakap boleh balik rumah. Faham. Oh, so macam tu lah. So maksudnya memang kalau tempat yang tak boleh nak tolerate dengan kita punya restriction, kita kena tanya option boleh tak buat bento macam tu kan. So dah masuk pasal bento. Ni ada tak pernah anak-anak rasa macam kenapa dia seorang buat bento, ataupun kalau yang tadi pun makan lain, kenapa makanan dia lain, tomodachi lain. So ada tak pengalaman anak-anak macam tu? Ataupun rasa macam kena bully ke, macam kawan-kawan ejek macam ini makan lain, kita orang lain. Ada tak kat mana dengan Syika punya anak-anak? Ada pengalaman? Ada. Ada, okey. Kat mana pengalaman macam mana anak-anak? Pengalaman ni buatlah macam ni, macam tu kan. Oh, suruh buat comel-comel macam tu ke? Dia bagi cadangan. Okey. Macam tu kan. Okay, lepas tu biasa dia akan tanya lah. Banyak budak-budak ni banyak bertanya. Dia curiosity tinggi kan. Tak nak kena layan. Jangan tak layan kan. Apa ni tanya, kalau dia tanya kenapa kita jawab je lah. Kita kata tak boleh. Apa nama sebab apa ni tak boleh makan sebab ada babi. Umur range 4-5 tahun alhamdulillah boleh faham lagi. Tapi kalau macam Amar, kalau kita cakap pun nak babi, sudah. Dia tak betul-betul faham yang tak boleh tu, kenapa yang tak boleh sangat. Itu yang kadang saya agak mikir lah. Tapi kalau yang kakak-kakak, abang-abang ni, biasa umur 4, 5 hingga 6 tahun ni dia akan faham sikit-sikit kan. Kita terangkan sikit apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kemudian dia akan faham. So maksudnya kalau tips dekat mana, maksud teruskan je lah bercakap. Maksudnya jangan macam faham. Okay. Kalau Syika punya pengalaman dia tak anak kena bully ke ataupun dia rasa left out ke makanan? Sebab anak saya dia cakap Jepun, jadi macam dia boleh balas lah kan. And then alhamdulillah macam kawan-kawan dia semua baik tau. Jadi macam lembut hati lah. Dia macam tak ada yang jenis yang macam soalan tajam-tajam. Tapi macam saya pernah nampak kawan dia tanya, kenapa tak makan ham? Sebab kat sekolah Jepun kan dia ajar semua kena makan. Makanan semua ada zat sihat kan. Jadi macam air muka anak saya macam berubah lah. Dia sebab dia nak makan juga kan. Dia nak makan benda sama dengan kawan-kawan lain tapi tak boleh. Ini saya cakap, alergi. Dia pun faham, alergi. Tapi sekarang ni saya bagi tahulah kita tak boleh makan babi sebab kita orang Islam. Tapi tak boleh cakap kat kawan-kawan babi tu kotor ke, kita geli ke, tak bagi. Jangan sebut sangat. Kita tak
saya tak nak anak saya cakap gitulah kat kawan dia kan. Jadi saya Faham. cuba ajar kita orang Islam macam ni. Ada juga orang tak Islam makan, tapi kita tak boleh cakap geli ke apa ke kat depan dia ya. Macam tu. Katanya alhamdulillah okey. Baik. Hai. So maksudnya kita kena, maksudnya dalam sambil kita menerangkan tu kena berhati-hati jugalah sebab supaya dia tak, sebab budak-budak dia apa pure kan, macam apa yang kita cakap tu pure. yang tu lah dia patah balik dekat kawan dia kan. Betul. So kawan dia dengar, kawan dia pagi tahu kat mak pula, betul ni sekolah kan. So, macam tak habis nama dia tu. Kalau kita macam tunjuk sikit pun kita geli ke apa ke, dia akan buat. Walaupun anak saya dia cakap bahasa Jepun hampir sepenuhnya, tapi dia tahu BABI tu kalau sebut macam lain dia punya power dia perkataan tu. Sebab saya punya reaksi kan, kita orang Melayu kan tak boleh dengar kan. So macam she's sering kan cakap macam tu. Jadi saya pun cuba kawal lah pun emosi kalau dia orang tersebut ke apa ke. InsyaAllah lah. Macam kimochi kalau nampak anjing kot. Macam kalau kita betul. Kalau kita nampak anjing kita dah macam jangan dekat tapi anak kita relax. Dekat. Takut. Kan kita dah diinstil dengan perasaan takut tu kan. Maksudnya bukan setakat tak boleh pegang, takut kan kalau dia ada dekat. Tapi budak-budak yang membesar kat Jepun mungkin dapat comel je wang-wang kan. Menarik perbezaan didikan kan. Okay. So kalau kira pengalaman Kak Manal dengan Shika, anak-anak kat sekolah setakat ni tak ada dah bully ataupun double standard anak-anak yang negatif lah, yang positif tu alhamdulillah lah, negatif tak ada alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah tak ada lah, tak ada. Banyaknya komunikasi yang baik, insya-Allah segalanya akan menjadi baik lah. Maksudnya kita memang kena terbuka lah nak cakap. And maksudnya dengan anak-anak kat rumah pun kena tanya jugalah cerita pada mulut dia macam tu. I see. Okay, so dah masuk the last part untuk sharing malam ni yang rasanya paling ramai kot yang orang nak dengar. Itu tentang pendidikan Islam. Ini memang especially ni adalah the first stage lah kan, lepas baby dah keluar. So macam mana kita nak start didik anak ni? Umur berapa start nak kena ajar apa? So kalau pengalaman Shika dengan Kak Manal pendidikan Islam tu boleh share tak? Macam mana bagi? Maksudnya sendiri ke, upah ustaz ke, pergi masjid ke? Kalau saya banyaknya bermula daripada rumah lah kan. Macam saya waktu tetapkan waktu mengaji tu lah yang paling penting kan. Waktu mengaji. Waktu yang baby yang tadi ni pun maksudnya start waktu tadika lah amalan Kak Manal ni. Okey, masa tadika waktu ikutlah kita ikut macam Saidina Ali cakap kan. Waktu kosong dia 7 tahun tu kita main-main dia. Kita banyak tekankan rukun iman, rukun Islam lah. Yang mana cinta Allah, cinta Nabi, kenalkan Allah, kenalkan Nabi kan. Banyakkan mainan. Kadang Umar Hana kan, cerita Umar Hana. Itu pun membantu juga sebenarnya kan. Maksudnya pendekatan Kak Manal kalau waktu umur yang kecil yang tadika ni dia dalam bentuk cerita lah. Cerita, banyaknya cerita. Kenalkan siapa Nabi, siapa 25 Rasul, kenalkan kan. Dengan cerita lah. Lepas 7 tahun tu, 6 tahun ni pun Farha dah start dah ikut solat sekali kan. Dah 7 tahun tu kenalah solat lah kan. Macam ajak tu tak boleh tinggal lah. Tunjuk macam tu kan. Dah boleh dah mula untuk bagi tanggungjawab kan. Okay. Kalau Shika pula macam mana? Sebenarnya saya pun membesar di Jepun masa kecil. Jadi saya banyak belajar daripada ibu bapa saya sendirilah macam mana nak besarkan anak di luar negara kan. Tips diri lalu dulu lah. Diri sendiri. Dan saya rasa yang penting anak-anak ni konsistensi dengan kepercayaan antara ibu bapa. Konsistensi samalah dengan nak ajar apa-apa ke anak kan. Kita kena buat selalu sampai benda tu meresap kat dia. Nak mengaji, ajar mengaji, mula saya ajar sendiri dalam setahun. Lepas tu saya rasa macam tak yakin pun ada, and then saya nak dia expose dengan bahasa Melayu sikit kan. Jadi saya cari ustazah yang boleh ajar. Lepas tu maksudnya online lah daripada Malaysia. Online. Saya cuba nak cari kelas yang real, yang face to face, tapi sekarang sebab COVID kan,
Saya tak berapa yakin lagi nak pergi ke bandar Tokyo and then cari kelas-kelas macam tu. Kelas-kelas macam tu alhamdulillah ada, cuma saya tak sempat pergi lagi sebab COVID ni. Lepas tu selain daripada ajar macam huruf alif bata ke, saya nak tekankan diorang macam basic akidah lah. Kita ni nak percaya kat siapa, nak minta tolong kat siapa. Walaupun diorang belum faham lagi benda-benda besar, syurga ke neraka ke. Sebelum saya ajar tu, saya cuba ajar yang Allah tu ada, kita ni percaya kat Allah, apa-apa susah minta ke Tuhan kan. So alhamdulillah, walaupun anak saya dia belum lagi mahir lah benda-benda yang tinggi macam budak lain belajar, tapi sebelum tidur memang dia doa. So kalau ada kesusahan, dia akan cakap, Mama jom kita minta kat Allah. Cakap dalam bahasa Jepun lah. Itu kot, dua tu kot. Faham. Tu benda sebenarnya mungkin kalau kita banding dengan budak membesar kat Malaysia tu kira macam lah umur ni baru pandai buat ni kan. Tapi sebenarnya untuk yang membesar di Jepun satu benda yang besar lah kan. Untuk anak-anak boleh membaca doa kan. Boleh membaca Iqra dan sebagainya kan. So saya nampak daripada kalau secara ringkas ni kalau daripada Kak Manan maksudnya menggunakan penceritaan. Kalau daripada Syika tadi tu konsisten kan. Maksudnya apa-apa yang kita nak ajar pun kena konsisten. Kena ulang. Sama juga kot dengan penceritaan kan. Tak boleh macam sebulan sekali cerita kan. Dia kena jadi macam bedtime story kan macam tu kan. Okay. So kalau macam tadi pun rasa dah sebut juga sikit tentang waktu kita sebut pasal makanan tadi. Macam budak-budak kan umur-umur tadi kan ni akan banyak sangat bertanya kan. Jadi kalau Kak Mana dengan Syika sendiri memadai tak jawapan yang macam Allah tak bagi macam pada anak-anak kan. Macam adakah benda tu macam anak-anak pun macam okey Allah tak bagi macam tu ke, ataupun ada tips Kak Mana rasa macam memang tak boleh bagi jawapan macam tu berdasarkan pengalaman. Kak Mana rasa macam kena cerita, kena buat benda lain ke, ada tak? Yang untuk menerangkan yang tentang Muslim ni kita tak boleh buat tu. Okey, biasa apa nama, yang pertama kalau kita nak kenalkan anak-anak dengan apa yang boleh tak boleh ni, macam mu'alaf jugalah kan, mu'alaf kan. Kalau kita nak kenalkan yang ni tak boleh, ni terus tak boleh, dia takut kan. Jadi yang penting yang pertama tanamkan cinta Allah, cinta Rasul. Itu yang penting. Macam mana nak tanam? Kita selalu sebut. Yang pertama kena selalu sebut. Kan? Selalu sebut, selalu kaitkan. Itu dakwah kita sebagai suri rumah tu. Yang kata suri rumah tak dakwah kan. Suri rumah pun dakwah dia dekat dalam rumah dengan anak-anak kan. Betul tak? Kalau boleh cakap 25 kali sehari. Cakap 25 kali sehari. Cakap 25 kali sehari tentang Allah, tentang Rasul. Ni boleh ke tak boleh kan. Maksudnya Allah yang bagi kuasa, Allah yang bagi kenyang, Allah yang bukan makanan yang buat kita kenyang, Allah yang bagi kenyang. Contoh kan, itu siapa yang buat bulan tu, nampak bulan, siapa yang buat? Allah buat. Kan? Nampak pokok cantik, Masya Allah cantiknya, siapa buat? Ceritanya kan. Maksudnya ibu alhamdulillah lah selalu nampak kita banyak tekan tu, dan alhamdulillah bila kita dah duduk di kalangan di negara yang bukan Islam ni, benda tu sangat meresap, kita rasa kita rasa dalam hati kita kan. Bila kita minoriti. Betul kan. Jadi anak-anak pun diingat, bila kita tanya selalu ulang-ulang, dia akan masuk dalam hati dia kan. Lepas tu ceritakan juga, tanamkan juga rasa cinta pada Nabi. Nabi tu tanam rasa cinta pada Nabi, sebab dengan kenal Nabi barulah dia boleh cinta pada agama dia. Kan. Jadi kalau kenalkan dengan Nabi, banyakkan kisah-kisah Nabi kan kat rumah. Kalau tak boleh nak bercerita, kita pasang je movie Prophet Muhammad tu kan. Prophet Muhammad tu pasang. Itu kan ataupun yang boleh berbahasa Jepun, cari info, cari cerita yang boleh bahasa Jepun, yang bahasa Indonesia. Banyak kan sekarang ni alhamdulillah. Betul. Banyak. Kalau macam dulu semua orang kena ada buku je kan. Sekarang dalam internet pun dah banyak. Hero kita siapa? Cerita kan. Bedtime story lah tu Syana cakap tadi kan. Tanam itu dulu barulah kita boleh kata boleh buat, yang mana boleh buat, mana tak boleh buat. Barulah dia rasa sebab apa? Sebab aku sayang Allah, aku cinta Nabi, aku cinta Allah.
Sebab tu aku tak boleh buat. Macam tu kan. Siapa yang ciptakan aku, siapa yang ciptakan adik aku, macam mana, macam tu kan. Semua benda-benda tu diulang-ulang, insya-Allah lah dia boleh apa nama? Ikut apa yang Islam syariatkan. Jadi senang benda tu untuk serap pada anak-anak. Itulah saya. Okey, tersikilah Kak. Kalau Syika pula macam mana? Kalau pendekatan yang Syika rasa paling berkesan lah untuk anak-anak 3 Syika. saat saya nak ambil gunting kat adik saya. Anak saya. Okey. Kalau siapa ada soalan boleh je terus tulis dekat chat. Kita akan tanya juga tentang apa soalan-soalan yang dah tulis dekat dalam borang daftaran pun nanti kita akan tanya ke hujung nanti. Sorry. Okey. Berkenaan dengan apa? Kalau anak tanya suruhan dengan larangan kan. Saya setuju sangat dengan apa yang Kak Manaf cakap. Sebab saya rasa apa-apa suruhan ataupun larangan dalam agama perlu didasari dengan perasaan cinta dan sayang kepada Tuhan. Bukannya perasaan takut, bukannya perasaan sebab orang lain. Ataupun sebab itulah benda yang benar. Dia macam perlu datang daripada perasaan suka, sayang, bahagia. Itu saya cuba ajarlah. Lagi satu, yang bab tu Kak Manaf dah terangkan kan. Saya nak cakap lagi satu, saya ajar anak saya cakap kat dunia ni ada macam-macam orang. Macam-macam rupa, macam-macam bentuk, macam-macam colour, macam-macam perangai. Jadi being different is not wrong. Dan kadang-kadang anak-anak bila macam lagi besar sikit masuk sekolah rendah, sekolah menengah, dia cuba bandingkan diri dia cerminkan diri dia dengan kawan-kawan dan dia rasa sunyi. Aku tak sama dengan dia orang. Kenapa aku tak sama? Anak saya belum sampai tahap tu lagi. Umur dia kan masih 5 tahun. Tapi macam saya cubalah cakap daripada awal, anak-anak orang kat dunia ni ada orang macam-macam. Ada orang tinggi, ada orang bulat, ada orang kurus. Jadi kalau ada orang yang tak sama dengan orang lain pun, kita tak boleh ejek. And kita pun, it's okay to be different. Betul. Sebab especially macam abangnya dekat Jepun, sebab kebanyakannya semua orang sama kan. Rasanya yang lain tu sangat stand out kan. Betul. Sebab macam even rasanya bila kita dah besar pun kot, macam kalau kita tak boleh terima hakikat yang kita memang tak akan sama dengan orang Jepun, dia akan susah kot bila kita belajar kat you kan. Kita akan rasa bersalah. Dari jom buka jadi ex-Muslim kan dekat tengah-tengah kawan Nihonjin kan. Betul-betul sangat penting lah. Saya rasa tips yang berkesan, kita kenalkan kawan-kawan anak-anak yang sama-sama Islam. Ataupun sama-sama Malaysia kan. Jadi dia kenal, ada orang Malaysia lain lah dekat Jepun ni. Bukan aku seorang je. Ada orang Islam lain lah. Kan? Anak saya pernah tanya kenapa mama pakai tudung. Lepas tu saya cari satu buku ni, dia bagi tahu tentang budak yang pakai tudung lah. Budak UK rasanya. Tapi dalam bahasa Jepun. Jadi dia baca. So dia faham, bukan mama seorang je pakai tudung. So dia okey. Dia soalan dia pure. Dia bukan nak cakap mama buka lah tudung macam orang lain. Dia bukan cakap macam tu. Dia nak tanya kenapa mak dia lain dengan mak orang lain kan. Jadi kalau kita ada buku ataupun kita ada kawan-kawan lain, kita ada circle kanak-kanak yang lain, itu akan insya-Allah akan membantu juga. I see. So nampak maksudnya dia bukannya benda yang kita as mak sahaja kena buat. Kadang-kadang kita kena minta tolong community kan. Orang sekeliling kita pun akan membantu untuk education anak kita. Menarik tips tu. Okay. So soalan ni dah soalan yang antara yang terakhir. Soalan yang baru nak share tapi tak masuk soalan pendengar lagi. So tadi dua-dua Syika pun ada pengalaman hantar anak sekejap kan dekat daycare kat Malaysia. Kat mana pun pernah anak kat Malaysia. Apa satu maksudnya kalau lah let's say mungkin situasi dia kalau lah let's say boleh nak BFG, tapi kalau lah nak tak BFG tu sebab pendidikan anak sebab apa? Faham ke soalan dia? Kalau lah let's say kita kata kita nak BFG tapi tak boleh lah, kena stay juga sebab pendidikan anak. So apakah pendidikan anak yang kat Nihon ni yang rasa macam mahal lah harga dia berbanding kat Malaysia dulu setakat pengalaman sendiri? Faham soalan? Saya faham. Bagi saya, sebab saya sendiri pernah pergi Hoikuen, pernah pergi sekolah rendah Jepun. Ini saya balik. Masya Allah, banyak pengalaman. Jadi, bagi saya lah, saya rasa Jepun dia hebat dia punya early child education dia. Daripada Hoikuen ke Youcheng, saya rasa Jepun agak bagus.
Tapi kalau nak dibandingkan dengan sekolah rendah, saya rasa Malaysia taklah jauh ketinggalan ke belakang. Walaupun tak ramai yang setuju. Semua senyap. Tak ke pula. Saya pernah sekolah saya sini dijadi syurga saya kat sini kan. Saya rasa masalah Jepun, masalah buli saya sangat bimbang kadar buli tu. And then lagi satu apa Syika sendiri pun waktu zaman sekolah dulu pernah ada lah memori tentang bully tu. Kena bully tu tak ada. Sebab saya jenis panas juga kan. Macam rasa dipandang tu adalah. Tu. Rasa sunyi tu adalah. Jadi lah. So, tapi saya rasa ikut tempat juga kot. Sebab saya duduk Tokyo. Dari bila kat Tokyo tu persaingan diorang macam sangat hangat. Sampai ke masuk tadika pun dah kena ada exam. Persaingan dah dari mula daripada Yocheng dah. Kalau masuk Yocheng ni confirm masuk Shogaku yang bagus. Kalau masuk Shogaku ni confirm masuk Shogaku yang bagus. Kalau masuk Shogaku ni naik escalator terus sampai ke universiti kan. Dan dia ada certain universiti yang power bab cari kerja. Macam persaingan dia sangat sengit. Dan kalau kat Tokyo ni, kalau sekolah yang bagus, banyak swasta. Jadi banyak duit, perlukan duit. And then nak masuk sekolah tu kena ada tuition pula. Duit lagi. Jadi persaingan anak-anak ni bukan sekadar persaingan dari segi akademik, dia persaingan ekonomi ibu bapa dia. Maksudnya kalau nak bagi better education tu kena lagi banyak duit lah kan? Betul. Itu apa yang saya rasa lah. Mungkin different state, different situation, pandangan berbeza kan. So kalau bagi Syika maksudnya pengalaman early childhood je lah kan yang berbeza lah kan. Kalau kat mana? Kelebihan Yochien Jepun ke? Jepun. Dengar tak ya Allah? Sebab mic tak ada. Dengar insyaAllah. Baru balik ambil anak kat madrasah kat masjid tadi. Jadi kabut sikit. Lepas tu untuk kelebihan kat Jepun Malaysia kan. Biasa kelebihan yang boleh saya nampak anak-anak jenis jadi terbuka lah untuk bergaul yang dengan berlainan bangsa, agama dengan negara kan. Macam di Farha sekarang pun dah boleh terima. Oh rupanya ramai ada juga negara Islam lain kan Malaysia je katanya. Ada juga Indonesia, Pakistan, Sri Lanka. Dia dah mula dah kenal macam-macam negara kan. Jadi kalau di Yochien Jepun dia boleh terbuka lah dengan agama yang lain kan. Jadi kalau dari sudut bahasa pun dia mula dah boleh faham, dah boleh belajar pelbagai bahasa. Dan budak-budak ni senang, cepat nak belajar kan. Itu antara Jepun lah. Jadinya lagi satu kelebihan Jepun lebih kepada diorang seragam kan, seragam. Jadi kita jadi senang dalam pengurusan anak-anak tu, kita jadi senang kan sebab seragam. Dan lagi satu wallahualam, tapi nampak kalau di Jepun, kalau di Malaysia, contoh kalau kita hantar anak-anak di daycare lah kan, daycare, kita hantar anak-anak, kita bagi barang-barang dalam semua satu beg dah kita bagi gitu kan. Kalau dekat sini alhamdulillah anak-anak diajar untuk berdikari dan diajar untuk sistematik. Okey, dah sampai tu. Dah sampai tu, okay, kasut letak mana? Yocheng ada banyak beg kan? Tak payah disuruh tau. Sensei akan panggil dia. Sensei akan kata, okey Farha, dia tunjuk. Okey, beg bawa tak? Kasut bawa tak? Handkerchief bawa ke tak? Dia akan check. Okey, sekarang letak mana? Farha pandai sendiri letak. Okay, dia letak kat sini, dia letak sini, cawan letak mana apa semua kan. Jadi benda tu kita nampak depan mata, boleh urus diri sendiri rupanya. Kalau kat rumah tak ada apa-apa. Bukan pula kita kan. Betul. Kat rumah pun kena amalkan benda yang sama kan. Konsisten tadi tu lah, benda yang kat sekolah kena buat kat rumah. Betul. Lepas tu alhamdulillah lah nampak dekat rumah pun pandai dah urus sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Semua dah alhamdulillah kan. Pakai kasut sendiri macam Amar hari tu pernah training sekali.
Dah boleh dah pandai pakai kasut sendiri kan. Masya Allah. Dia macam bila masuk sekolah dia laju sikit lah kan. Dia laju Kalau sikit kita sebab tengok kawan sama kan. Okay. Itulah caranya. Okay, terima kasih. So tu kita dah lalu sepintas lalu untuk tajuk kita Our Child First School. So terima kasihlah untuk Shika dengan Kak Manan. Banyak sangat yang kita dapat tips-tips yang kita dapat ambil lah kan. Cuma tinggal nak pilih lah kan, nak pilih mana yang sesuai dengan rumah kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita kan. Okay, so sementara tunggu soalan-soalan dekat chat, boleh je terus tulis. Saya akan bacakan dulu lah beberapa soalan daripada borang. Yang pertama, soalan yang pertama, kan tadi kan kita boleh kata Kak Mana dengan Shika dua-dua ajar sendiri kan pendidikan Islam. So macam mana macam nak tahu silibus macam mana, macam kalau kita kat sekolah dulu, sebab kita just boleh kata mungkin very minimal lah apa yang mak ayah ajar kat rumah. Semua boleh kata memang sekolah lah tolong ajar kan, ustazah tolong ajar, ustaz tolong ajar. So macam mana kita nak tahu umur berapa kena ajar apa, silibus apa, konten apa. Sebab mak-mak yang kena ajar kan, mak ayah yang kena ajar. So kat mana, apa panduan Shika dengan kat mana nak decide benda ni? Saya dulu kan. Sama-sama boleh kat mana Shika kan? Kalau saya, sebab anak saya semua 5 tahun, baru 5 tahun kan. Jadi umur start 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun saya banyak bermain. And then saya ajar anak suka baca buku. Saya bacakanlah, dia dengar. Untuk perbanyakkan kosakata dia kan, sebab dia dua bahasa Jepun dengan bahasa Melayu. Lepas tu umur 3 tahun baru dia start macam faham banyak benda, baru saya macam terangkan. Tapi kalau macam yang daily life, contohnya baca doa ke, solat ke, kita tunjuklah depan mata dia kan, supaya dia biasa. Umur 4 tahun baru saya ajar mengajar, sebab baru dia start ada minat terhadap huruf. Dia start minat nombor, minat hiragana. Dan time tu lah saya baru introduce. Mungkin lewat lah kalau nak banding dengan anak lain, tapi sebab dia punya minat dia lain kan. Dia start boleh duduk diam nak tengok huruf-huruf tu kan. Time tu lah baru start belajar, macam tak adalah proper mana, tapi macam buku Ummah Hana punya buku, ada mengajar bacaan dalam solat lah apalah kan. Introduction lah sikit-sikit. Introduction. Memang anak saya kurang sikit kalau macam kita buat formal, sebab bahasa lain kan. Nak ajar Islam dalam bahasa Jepun dia macam pelik tadi, macam tak kena sangat. Kita pun biasa dalam bahasa Melayu. So maksud kalau Shika ajar anak kalau tentang Islam tu ajar dalam bahasa Melayu lah. Mix. Pun dia tak faham juga, mix. Mungkin banyak kena experience Hongkong lah. Kalau kat mana? Macam mana nak tahu umur ni ajar apa? Banyaknya kalau umur 4 tahun ke 6 tahun ni, biasanya 4 tahun ke atas ni kita banyak tekankan rukun Islam, rukun iman lah tu kan. Ceritakan rukun Islam ni ada berapa. Lepas tu banyak kalau yang bawah anak 0 tahun hingga 3 tahun ni banyaknya nyanyi je lah kan. Nyanyi lah. Banyaklah Ummah Hana tu membantu juga sebenarnya. Dia bagi idea lah sikit kan. Konten macam ni budak dah boleh faham. Bismillahirrahmanirrahim ya biru ma'asmihi. Kita dah tahu dah nyanyi. Dia banyak doa. Doa. Banyak tekankan rukun Islam, rukun iman. Itulah silibus yang utama lah kan. Kalau tanya pasal silibus, saya rasa itulah. Okay. Okay, soalan seterusnya macam mana pula kalau kat Jepun ni kita tahu dia tak ada agama, tapi dia ada beberapa peristiwa yang keagamaan, dia sort of keagamaan, walaupun dia mungkin dah tak ada, kalau kita tengok history ada agama, tapi mungkin zaman sekarang dah tak ada. Contohnya macam Bali Mamet tu apa? Lupa dah nama dia. Baling kat Oni tu Baling kat Oni. Set sebung ke. Dia orang tak percaya dah, tapi dia orang buat lagi kan. Dia jadi macam budaya dah, ada sebahagian daripada budaya dia kan. So benda macam tu ke, ataupun waktu tulis wish tu Tanah Bata, hari Tanah Bata.
Ataupun hari Christmas Ni hari ni. hari Christmas kan. So macam mana komunikasi dengan sekolah ke? Kadang-kadang sekolah ada aktiviti walaupun dia dah bukan aktiviti dia dah jadi aktiviti budaya, tapi macam mana strategi Kak Manal dengan Syikah lah, dengan sekolah dan juga dengan anak-anak bila berlaku pertembungan lah hari-hari macam tu. Kalau saya kalau perayaan itu melibatkan agama dan kita rasa itu bukan lagi budaya, itu agama. Macam contoh sembah colok ke apa ke kan, macam tu ke, itu kita kena komunikasi dengan sensei lah. Sama macam makanan lah, makanan ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. So, perayaan pun sama, so, dia akan faham lah tu perbezaan tu. Jadi kalau macam yang baling-baling apa nama dekat Onik tu, pernah juga dulu benda tu kita benda tu terlepas pandang, kita pun tak tahu kan. Tak alert lah kan Tak dengan alert benda ni kan. Lepas tu bila anak balik cerita, Umi tadi baling-baling ke Onik, sensei jadi Onik, kita baling-baling tu benda dah kan, kacang tu. Lepas tu benda tu barulah kita cari kan. Oh tu satu, ada yang kata budaya, ada yang kata agama sebagainya kan. Jadi kita kata benda tu kita anggap macam permainan lah. Permainan. Macam kalau contoh kalau orang Islam, kalau dekat Mekah kita baling dekat syaitan kan. Baling dekat syaitan. Tak nak ikut syaitan. Macam tu kan. Kalau macam Christmas ni, dia orang ada yang color-color, pernah lah bagi kertas color-color untuk Christmas dan sebagainya. Balik tu kita terangkan lah apa yang boleh, apa yang tak boleh, ni tak boleh, tak boleh raikan. Tapi kita kena hormat agama dia kan. Kita pun raikan untuk wish tak payah. Kalau wish je Happy New Year, macam tu kan. Dia pun faham lah. Okay. Okay. Kalau Syikah pula macam mana bertembung dengan hari-hari yang keagamaan? Awal-awal masuk sekolah tu bincang jugalah. Lama juga bincang dengan guru sekolah macam mana nak buat kan. Tu kami bincang dan saya bagi tahu contohnya kalau diorang ada sampo jalan-jalan pergi ke shrine ataupun temple, sama ada untuk apa ni? Tu kat sini ada kat saf tulis tu. Kan? Saya cakap sebab fungsi shrine dengan temple ni bukan sekadar keagamaan je. Dia macam jadi tempat mainan budak-budak tau. Bukan jadi benda isu besar sangat. Jadi saya bagi tahu tak kisah kalau nak pergi kampung, jalan-jalan kutip daun ke nak main kat situ. Tapi kalau macam ni sembah, saya minta diasingkan lah. Dia kata tak, sembah tak, sebab sekolah tu bukan sekolah Buddhis. Ada sekolah Buddhis ya. Jadi kalau bermain di dekat halaman tu, jadi saya kata saya okey. Tapi kalau Christmas macam mana? Jadi saya anggap Christmas orang Jepun ni dia bukan berdasar ke Christianity. Dia berdasar ke apa ni? Shugyo-shugi. Apa pun dia Shugyo-shugi ni dalam bahasa Shugyo-shugi. Bukan falsafah. Dia macam untuk ekonomi je sebenarnya. Jadi saya tak kisah sangat lah. Cuma saya bagi tahu Santa tak datang. Santa tak datang kat rumah kita. Sebab Santa dalam dongengan je. Ohanashi cerita je. Ada orang cerita ada pari-pari lah apa semua kan. Tapi tu dalam cerita je, dalam buku je. Sebenarnya kat luar tak ada. Wakil ke semua tak ada. Oni pun semua tak ada. Itu cerita sahaja. Itulah. Betul-betul. Dia macam sebab Jepun dia banyak peristiwa yang daripada peristiwa tu dia jadi macam banyak di event dan sebagainya kan. Ada event bermusim lah kan. 7 hari bulan 7 yang pasal bintang ni jumpa bintang ni kan. Puteri apa tu jumpa apa tu. So maksudnya yang penting anak-anak suka rasa peralihan apa ni musim tu kan. So maksudnya yang penting kalau pasal keagamaan ni jadi komunikasi. Saya kalau boleh kita kena set boundary lah mana satu kan. Kita boleh ke tak, and then kita kena train juga, tanya juga diri kita kan. Kita juga kena buat research supaya boleh jawab anak-anak.
And then kalau boleh kita kena didik anak-anak supaya hormat orang lain sebab kita nak orang hormat kita kan. Kalau orang lain cakap you Islam kuno, kita sedih kan. Jadi kita tak boleh cakap dekat agama orang agama lain macam tu, yang kita tak nak anak kita sakit hati orang lain. Orang kan anak orang lain cakap kat anak kita pula kan. Dia masih kecil lagi, dia tak boleh nak cakap apa lagi. Jadi keharmonian tu memang kena jaga. Betul. Sebab dia akan efek dia akan mungkin akan membawa ke sekolah rendah lah kan kalau kita tak settlekan isu ni waktu tadi kan. So dia penting kita kena berkasih dengan sekolah, and kita kena cari juga lah kan. Kalau kita tak familiar dengan budaya tu, kita kena cari dan study sendiri kan. Okay, ni ada satu soalan menarik. Soalan seterusnya, anak breakfast apa sebelum pergi sekolah? Mungkin ada macam, sebab kadang-kadang kalau sekolah kan dia akan tanya pagi makan apa, makan banyak ke tak kan. So kita macam sebesar nak tulis apa anak makan apa-apa je kan. So kalau Kak Mana dengan Syika, apa breakfast anak-anak, antara menu breakfast lah? Menu breakfast kan. Kadang roti, kadang mi goreng, kadang buat siap-siap bento kan. So kadang-kadang buat siap terus nasi lauk semua. Sebab kadang sekali harung je. bapaknya pun nak bawa bento. Kadang buat kebab. Buat kita je lah, buat untuk kita lah kan. Untuk bagi dia asal kenyang. ada Yang makanan. penting dia kenyang. Yang penting dia kenyang. Itu pun Farha kat sekolah yang saya cakap baru ni. Farha kata, nafas sweet tak? Sudah. Lapar. Baru makan lapar kan. Kata, saya rasa kalau bab-bab tu memang dia sangat concern lah. Kata, dia makan tak ni? Kata, makan. Tapi Farha tu kadang pula makan sikit-sikit kan. Kita terangkan lah macam tu kan. So lepas ni kena alert lah. Pagi kena makan, bagi makan cukup-cukupnya. Susu mesti kena ada. Susu tu letak madu lah. Kadang-kadang bagi tenaga sikit kan. Bagi kadang-kadang takut tertidur ke. Tapi Alhamdulillah dekat kelas tak pernah tertidur. So main kau banyak kan. Duduk je. Kau Syika, bekerja macam mana pagi-pagi? Mesti kalut pagi. Saya dia ada preference dia. Jadi saya tak banyak menu. Sebab dia tak makan kan. Jadi menu antara menu simple dia roti sapu butter dengan gula, ataupun roti sapu jam, ataupun macam Malaysia butter dengan gula. Lepas tu letak buah. Saya kalau boleh sediakan macam main, lepas tu buah ke, and then air. Lalu dia minum susu. Tapi kalau macam hari sejuk, saya sediakan macam corn soup ke, Milo ke. Benda simple lah. Saya tak pakai api pagi. Dah cepat lah kan pagi. Ready made, sapu-sapu ataupun cing, siap gitu. Faham. Maksudnya asalkan yang kalau boleh pagi tu, sebab kita tak nak kalut, tak nak bergaduh dengan anak-anak. Maksudnya apa yang kita tahu anak suka makan, itu je lah kan, keluarkan pagi-pagi yang memudahkan. Biasa kalau saya siapkan kadang-kadang lah, kadang bangun pagi tu terus masak lah, ataupun sebelum tu masak dah siap-siap, tinggal panaskan. Sebab saya buat sekali dengan bento kan. Jadi sekaligus lah tu. Ni ada tips yang soalan tadi tu kan, pasal sampul tadi. Bagi tahu anak tak boleh naik atau tak boleh masuk jenjang, cikgu okey je. Maksud kena komunikasi lah kan. Ni bukan soalan kan rasanya. Bagi tahu kau. Okay, so next, ada tak rasa keperluan untuk mengajar silibus Malaysia? Macam kita, walaupun kalau mungkin ada orang yang memang nak duduk sini, yang memang rasa akan duduk sini insyaAllah sampai mati, tapi mungkin juga ada yang duduk sini lama tapi mungkin akan balik sekarang. So ada tak rasa macam kita kena ajar subjek Malaysia sedikit sebanyak, bahasa Melayu lah, especially kan baca ABC. Macam dia mungkin tahu ABC tapi tak reti eja, tak reti baca buku bahasa Malaysia. Ada tak? Maksudnya apa tu? Maksudnya suruh ajar. Ada tak? Maksudnya Kak Mana, macam Kak Mana datang duduk ni kan, macam still up to date tak dengan apa kat Malaysia belajar? Nak kena ajar tak kat anak-anak tu? Macam tulisan Jawi apa semua tu ya? Tulisan Jawi. Saya cakap ni saya tak tekankan tu lagi sebab nampak banyak sangat kerja sekolah diorang ni. Tak sempat dah nak selit. Dengan diorang nak adapt dengan bahasa lagi kan. Dengan pelajaran tulisan-tulisan yang baru bagi diorang lagi kan. Tapi kalau macam contoh kalau tulisan ABC tu just main-main tulis tu adalah just main-main tulis tu
Dan kalau macam Naufal Ajwad tu alhamdulillah dah boleh baca lah dalam bahasa Melayunya. Sebab dia sempat belajar kat Sebab Malaysia. dia sempat belajar di Malaysia. Lepas tu kalau macam Farha, dia sampai sekarang ni dia tak pandai baca lagi. Tapi kita kenalkanlah dengan anakku kan. Anakku tu dah mula bacalah, dah tahu suku kata dia kan. Jalan juga. Kalau Syika ada, kenalkan. Saya rasa perlu sebab walaupun anak-anak pandai cakap Jepun macam mana pun, orang tetap orang Malaysia kan. Jadi kena juga kenal kenal jugalah. Jadi dia level bahasa Jepun dengan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu anak saya berbeza-beza. Cuma saya bagilah juga dia orang baca buku dalam pelbagai bahasa kan, cuba nak tingkatkan kosakata dia supaya selari dengan dia punya usia. Tak sama macam average tak apa, tapi at least ada basic. At least dia orang tak rasa macam English tak nak, takut sebab dia tak reti kan, dia malu kan. Kalau boleh saya nak buat anak-anak saya anggap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke just another subject dan dia orang suka belajar. Dan kadang kalau macam parents pun rasa stress kan, nak ajar anak susah kan, sebab kita bukan cikgu. Dan kadang macam anak rasa macam orang Jepun tak suka bahasa Inggeris lah. Dia belajar sama juga dengan kita tapi dia bahasa Inggeris, no, dekimasen kan. Jika Ishiki, dia macam rasa susah dengan bahasa tu. Dia mungkin macam maths kot. Kita masuk je form 4 terus sempai kata. Memang susah gila, korang takkan boleh level score kan. Tapi skor juga lagi kan. Tapi skor kan. Tapi skor kan. Gitulah. Kalau boleh tak nak dia orang rasa macam Malaysia tu asing, bahasa Melayu tu asing. Dia rasa macam bahasa Arab tu seronok sebenarnya. Mengaji tu seronok. Dapat baca Al-Quran. Jadi pendekatan Kak Mana dengan Syika ni maksudnya bahasa bukan satu bahasa je lah. Maksud walaupun anak dah familiar dengan Jepun, kita akan masukkan juga bahasa lain kat rumah. Okay. So rasa tu je setakat ni soalan yang dalam borang. Ada lagi tak soalan siapa-siapa nak tanya kat dalam chat? Kalau nak tanya pendapat, ramai je rasanya dalam ni pun yang mungkin ada anak ke pengalaman sendiri pun boleh je. Kalau nak kongsikan pendapat boleh je tulis kat chat, ataupun kalau ada yang nak buka mikrofon. Adakah ada soalan? Okay. Kalau siapa ada soalan boleh tulis dulu. Next, kita kalau ingat first sesi pun kita ada soalan yang ada hadiah. So kali ni kita ada soalan juga untuk pendengar-pendengar kita yang kita akan dapat. So saya pass pada Kak Suliana. Ada tak Kak Suliana? Kak Su boleh dengar tak? Okay. So saya pass pada Kak Su untuk handle sesi quiz. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Suliana Su kat Himeji Hyogo. Himeji Hyogo. So insyaAllah untuk kita nak bagi hadiah lah kan untuk orang yang sudi mendengar sharing hari ni. Buat quiz. Kita akan buat quiz dalam 3 soalan lah. 3 soalan, so ada 3 pemenang lah. Nak minta siapa yang Fiza boleh tolong sharekan slide soalan. Fiza dengar tak? Okey, kejap. Okay. Untuk yang kita ada 3 soalan quiz yang kita so 3 pemenang kan, setiap seorang yang berjawab dengan cepat dan betul akan dapat voucher 500 yen untuk shopping lah. Dan orang yang dah jawab soalan pertama, soalan yang first tu dengan betul, tak payah jawab yang seterusnya, bagi peluang kat orang lain. But then lepas 3 soalan tu kita akan ada soalan terkumpul yang tak perlu dijawab lagi.
So kita akan kumpul sampai next series ni lah, Mama Senpai Oshete ni. Bisa boleh? Kalau tak boleh, saya boleh buka. Sekejap, nampak tak? Belum. Nampak. Kira nak join call. Sana lambat pula. Okay. Okay. So soalan yang pertama, apakah syarat utama? Sekejap saya tak boleh tengok chat lah pula. Okay. Saya boleh tengok. Pada chat. Okay. Siapa tu dah jawab. Syarat utama yang bolehkan untuk masukkan anak ke Hui Kueng. Ibu bapa yang bekerja. Ada satu lagi selain daripada bekerja. Kalau siapa yang boleh jawab dua lah. Itu lebih tepat lah. So kena bagi dua-dua jawapan baru boleh kata. Okey, boleh kan? Dia jawapan bekerja bila semasa ibu tu mengandung, dan juga satu lagi ni sebenarnya apa? Belajar. Ni yang Shika tu share tadi kan. Yang saya dapatlah bekerja dan belajar. So okey, yang kedua, apakah faktor utama yang kedua tadi? Apakah faktor utama Kak Mana pilih Yo Cheng tadi kaji untuk anak-anak? Yang masa di Toyota Kak Mana? Di sini tu di Toyota. Yang bukan tadi yang bukan tadi kat Islam. Oh, yang bukan tadi kat Islam. Yang di Toyota. Okay. Dekat ni rumah tu kan? Betul tak Kak Mana? Okay. Adibah Adibah. So setakat ni Nur Abdullah dengan Adibah yang dapat soalan ketiga. Soalan ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan Hokatsu? Saya first time dengar juga Hokatsu ni. Saya tahu. Shika dia share tadi. Hokatsu. Aktiviti mencari macam yang so Mina lah. Mina jawab dengan betul. Ni semasa mengandung kan. Masa dah tahu due date dah start kan. Saya pun baru tahu lah benda ni. Memang first time dengar. Okay, so Tania, soalan yang dah sekali soalan terkumpul. Jangan jawab lagi, jangan type, jangan send. Simpan dekat nota ke apa kan. Okay, soalan terkumpul. Kuis 4 ni spare lah tadi. Okay, apakah dua kata kunci untuk mendidik anak-anak dengan didikan agama seperti yang dikongsikan oleh Shika tadi? Saya dapat 2 lah tadi. Saya harap ada orang yang dapat sama kan, 2K tadi. Oh, hint dia 2K. 2K. 2 kata kunci. Dia bermula dengan huruf K. Yang Shika ada share tu kan, untuk mendidik anak-anak dengan agama. Untuk berjaya lah mendidik anak-anak dengan agama ni kena ada 2 K tadi. Shika ada. Okay, itu je quiz. Wah, tanya kepada yang berjaya. Nanti boleh nanti kita akan kontak. Kita akan kontak lah kan. Nur Abdullah, Adibah dan juga Aminah. Okay. Tanya. Kita tanya untuk semua. Okay. Okay. So ada lagi soalan yang nak tanya. Soalan tadi ada seorang nak tanya, Kak Mila nak tanya, kalau anak sekolah rendah, walaupun tak masuk tapi sebab dah tanya kita boleh je nak jawab terus. Kalau anak sekolah rendah macam mana nak bincang untuk solat di sekolah? Boleh share pengalaman. Kak Mana lah kot ada anak masuk sekolah rendah. Okay. Untuk anak-anak sekolah bila dah masuk syurga pertama kita kena ni lah, dengan jumpa sensei, cakap dengan dia, bagi tahu kewajipan kita untuk solat kan, dan bagi tahu masa-masanya, dan dah kita set up lah siap-siap kiblatnya kan. Dan sensei ni kita bagi ruang pada sensei untuk sensei pilih lah mana tempat yang sesuai
untuk solat. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia orang sangat sangat open lah untuk sebab ramai dah ramai yang masuk orang Indonesia. Lagi-lagi kalau Mila ada survey kalau kat sekolah Syurgaku tu ada tak penama Indonesia yang lain? Ada juga boleh dia apa nama sekolah akan bagi pada kepala dia. Kepala contohnya kalau ada orang Indonesia solat kat situ kan. Dia akan bagi anak-anak kita suruh ikut kakak tu. Contoh. Tapi kalau macam ikut anak senpai saya, lah. macam anak saya, Naufal jadi senpai lah. Oh, dia yang paling Jadi senpai. pula. Jadi itu pun kita kena pesan juga kepada anak-anak kan. Macam anak saya 2 orang lelaki, jadi dia, memang sensei alhamdulillah dia sediakan siap-siap. Lepas tu baru-baru ni pun ada orang Indonesia baru masuk Ichimense kan. Jadi dia suruh ikut Naufal ajak pergi solat. Macam tu kan. Dan kita pesan ke anak-anak lepas solat terus naik. Jangan main-main dah kat tempat tu. Sebab kadang-kadang takut jadi fitnah pula kat situ kan. Kita kena pesan juga pada anak-anak kan. Jadi dah semayang, lepas kadang dia sebelum makan dia solat dulu, lepas tu terus naik atas. Jadi tak ambil masa lama pun. So, masa sekolah memang akan tetapkanlah bilik, waktu dia. Kat mana tempat nak ambil uduk kan. Dia dah tetapkan dah. Tetapkan. Kadang-kadang saya tu sendiri ingatkan diorang waktu solat. Masya Allah. Contoh kadang buat balik awal. So kita kata bolehlah solat kat rumah kan. Kadang dia tak nak solat dekat ni sebab balik awal ya. Jadi bila diorang tak solat saya akan cakap bukan kena semayang ordinary ke. Macam tu kan. Tak apa kat rumah boleh. Macam tu lah. Jadi dia lepas tu nanti saya akan tanya saya. Kadang dia bukan tak percaya. Dia macam ragu-ragu kan. Dia tanya dia tak semayang tadi. Dia kata tu. Oh tak apa. Tadi sebab balik awal masih ada masa lagi. Macam tu. Faham. So dia alert lah sebab mungkin sekolah rasa tanggungjawab dia lah kan. Nanti kalau tak anak tak solat nanti dia tanya cikgu ke yang tak bagi kan. Saya nak share pengalaman saya juga boleh? Pengalaman sendiri. Selain kita bagi tahu agak-agak waktu Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, nak solat kat bilik mana apa semua tu kan. Boleh juga consider untuk bincang kalau anak lelaki dah masuk sekolah menengah nak solat Jumaat kan. Mak ayah saya bincang dengan cikgu sekolah dan ada ambil abang saya pergi bawa ke masjid dan patah balik. Tapi ada hari yang tak boleh. Tak parent yang bawa. Jadi excuse waktu tu lah. Lagi satu ni tempat nak salin baju. Jumpa dia tak asing. Rasa sampai darjah 5 atau 6 tak asingkan anak lelaki dengan anak perempuan. Jadi selain nak bincang pasal mungkin anak perempuan nak pakai tudung ke apa kan, boleh juga bincang nak salin baju kat mana. Dia benda macam tu lah kan. Bila masuk sekolah rendah lah kan. Pasal aurat pula kan. Bukan sekadar makanan kan. Aurat dan solat. So terima kasih untuk Kak Mana dengan Syika. So insyaAllah nanti next month insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, bulan Januari kita akan masuk topik pasal sekolah rendah pula. So kita akan jemput Mama Senpai yang ada pengalaman menghantar anak-anak sekolah rendah untuk kita lagi korek pula lah isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak usia Shogaku insyaAllah. Okay, so kejap lagi kita akan ambil gambar lah sekali. So sebelum habis saya nak kongsilah satu hadis yang dia ada terkait juga dengan ada satu ayat yang Kak Manda sebut tadi. Saya baca maksudnya. Maksud dia adalah Rasulullah SAW bersabda daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala dan dia bertanggungjawab atas gembalaannya. Seorang lelaki penggembala kepada keluarganya dan dia bertanggungjawab atas gembalaannya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya dan dia bertanggungjawab atas gembalaannya. Seorang pelayan adalah penggembala pada harta majikannya dan setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas gembalaannya. So sukalah untuk tamatkan sesi malam ni dengan hadis itu tadi. Macam tadi Kak Mana pada sebut, tak kisahlah kita bekerja, tak bekerja, anak ada berapa ke, kita status kita macam mana pun, kita ni, kalau hadis ni cakap, kita ni ada tanggungjawab pada setiap orang yang bawah kita. So kalau kita seorang isteri, kepada suami kita pun ada, kepada keluarga kita ada, kepada anak-anak pun ada. So
dia bukanlah satu benda yang kita boleh pandang ringan, tapi tak jugalah satu benda yang kita rasa macam oh tak ada apa-apa, kita tak bernilai apa-apa kat dunia ni. Kita ada role yang kita kena mainkan kan. So sama-sama kita membina diri kita dengan nilai-nilai Islam. Rasa bila kita duduk kat luar negara ni, bila dah ada anak, especially lagi kita rasa macam oh mak pun kenalah pandai juga ni sebelum nak ajar anak kan. Before ni kita rasa macam oh Islam kita okey je, tapi bila ada anak kita rasa macam betul ke Islam kita ni okey ke? Baru ada benda tak tahu panjangan. So it's a good thing lah kan, selagi kita masih ada nyawa ni, Allah bagi peluang lagi lah untuk kita belajar tentang Islam, insyaAllah.